Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan membuat satu majelis ilmu ataupun sesi forum yang akan dibuat secara atas talian atau secara online disebabkan keadaan kita yang tidak mengizinkan. Baiklah, hari ini kita akan membuat sesi forum yang bertajuk antara pekerja berkemahiran dan pekerja berilmu, mana satu lebih penting? Oke, di sini sebelum kita ke sesi yang selanjutnya, saya akan memperkenalkan dahulu para panel kita pada hari ini. Oke, panel jemputan kita ada 3. Yang pertama, panel pertama kita jemput khas daripada pengurus sumber manusia Syarikat Perkeso Cawangan Kota Kinabalu, Sabah, yaitu Puan Norain. Puan Norain berumur 25 tahun. Hai Puan Norain. Oke, panel kedua kita ialah Encik Jamri yang kita jemput daripada Universiti Malaysia Sabah, pensyarah jemputan hubungan industri. Dan panel ketiga yaitu Encik Samsul, pengurus sumber manusia Perkeso Cawangan Tawau, Sabah. Oke. Kita mulakan. Maafkan saya. Melihat kepada perkembangan sedia ada, hari ini banyak topik yang menyentuh berkaitan dengan tenaga pekerja sangat banyak. Antaranya Kementerian Sumber Manusia KSM sendiri sedang mempergiatkan untuk meningkatkan pembangunan modal insan yang relevan, kompetitif, dan berdaya saing untuk memenuhi keperluan ekonomi negara. Untuk itu, kerajaan telah menyasarkan sebanyak 60% peluang pekerjaan yang ada untuk memerlukan kelayakan dan pendidikan teknikal dan vokasional yaitu TVET bagi meningkatkan tenaga kerja mahir. Baiklah, seiring dengan tajuk forum kita hari ini, saya akan ingin mengajukan persoalan pertama kepada panel pertama kita yaitu Puan Norain. Pada pendapat Puan, apakah pandangan Puan terhadap pekerja berkemahiran dan pekerja berilmu? Dipersilakan Puan. Baiklah, terima kasih Cik Moderator. Sebelum tu diharapkan moderator dan panel-panel nasihat ya. Pandangan saya terhadap pekerja berkemahiran dan juga pekerja berilmu. Secara umumnya, kita dapat lihat bahawa pekerja merupakan modal insan yang digunakan dalam organisasi untuk melaksanakan proses pemikiran kan ditafsirkan atau ditafsirkan sebagai pekerja yang mempunyai kecekapan dan kepandaian dalam melakukan suatu kerja mereka. Manakala pula pekerja berilmu, kita dapat lihat bahawa seorang pekerja sebagai tenaga guru tu mempunyai kemampuan untuk mengetahui dan memaklumkan kenyataan tentang sesuatu mana mereka mempunyai lebih kepada ilmu pengetahuan mereka sendiri yang digunakan sebagai modal ataupun aset semasa mereka bekerja. Jadi itu pandangan saya berkaitan dengan pekerja berkemahiran dan juga pekerja berilmu. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Puan Norain atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi Puan Norain ada menyatakan bahwa pekerja berkemahiran ini adalah seorang yang mempunyai modal insan dan kecekapan yang tertentu dalam dunia pekerjaan. Dia mempunyai kemahiran yang lebih daripada pekerja berilmu tetapi pekerja berilmu ini lebih mempunyai kemampuan dan lebih kepada ilmu pengetahuan sebagai modal dalam dunia pekerjaan itu sendiri. Baiklah, terima kasih Puan Norain. Di sini justru saya ingin bertanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua, yaitu Encik Jamri sendiri, yaitu apakah pandangan atau pendapat Encik Jamri berkenaan perbezaan
perbezaan yang ada di antara pekerja berkemahiran dan pekerja berilmu dalam bidang pekerjaan. Adakah sama ataupun sebaliknya? Dipersilakan Cik Jamri. Pada moderate, berbalik kepada soalan yang diajukan tadi, bagi saya, pekerja berkemahiran ini sebenarnya akan memberikan impak yang positif kepada modal produktif dalam sebuah syarikat. Karena pengalaman yang ada dalam industri mereka membuat keputusan dalam suatu tindakan dalam syarikat atau mereka bekerja. Tetapi pekerja yang berilmu juga akan sangat produktif dalam sebuah syarikat. Karena sudah pasti pekerja yang berilmu ini sebenarnya akan memberikan idea dan pencetus ide yang baru dan berkualiti berkualitas pekerja. Antara kedua-dua pemodel ini, yaitu pekerja berilmu, bagi pendapat saya adalah satu dalam sebuah syarikat. Dalam masa yang sama, pertukaran ide antara dua pemodel ini adalah galakan. Baiklah, itu dia pendapat dan pandangan daripada Encik Jamri sendiri. Terima kasih kepada panel kedua kita, Encik Jamri, yang menyatakan bahwa pekerja berilmu dan pekerja berkemahiran ini saling berkait antara satu sama lain karena tercetusnya pertukaran ide. Maksudnya pekerja berkemahiran dan pekerja berilmu ini memberi manfaat bersama dalam dunia pekerjaan. Terima kasih pandangan daripada Encik Jamri sendiri. Seterusnya, jika dua orang panel kita, Puan Norain dan Encik Jamri, sudah memberikan dan menjelaskan konsep yang ada pada pekerja berkemahiran dan pekerja berilmu ini, di sini saya ingin bertanya kepada panel ketiga, Encik Samsul. Saya ingin meminta pendapat Encik Samsul sendiri persoalan tentang antara pekerja berkemahiran dan pekerja berilmu sebenarnya terletak pada bahu siapa yang lebih penting. Jadi saya harap Encik Samsul boleh menjawab, dipersilakan. Oke, terima kasih Cik Moderator. Oke, bagi pendapat saya, antara pekerja berkemahiran dan pekerja berilmu sebenarnya terletak pada bahu siapa. Betul, Moderator? Betul. Oke, bagi pendapat saya sudah semestinya saya lebih memilih kepada pekerja yang berkemahiran. Hal ini kerana dalam pengambilan pekerja, majikan akan lebih pilih pekerja yang berkemahiran dan berpengalaman. Serta apabila pekerja yang berpengalaman dan berkemahiran ini sudah tentu mempunyai ilmu, dan sebaliknya apabila pekerja yang berilmu belum tentu mempunyai kemahiran, dan kemahiran ini pula adalah pekerja yang dapat meningkatkan prestasi diri mereka dari satu tahap ke satu tahap yang lain. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Encik Samsul di atas pandangan bernas daripada Encik Samsul sendiri. Itu dia seperti yang Encik Samsul perjelaskan bahwa pekerja berkemahiran ini sudah tentu dia mempunyai ilmu dalam sewaktu dunia pekerjaan. Tetapi sebaliknya, pekerja yang berilmu tidak semestinya dia mempunyai ilmu, tetapi ada kemahiran yang tertentu seperti mana pekerja berkemahiran ada. Betul, Encik Samsul? Ya, betul. Oke, di sini baiklah. Tetapi saya ingin bertanya lagi sekali secara ringkas tentang pendapat ahli panel kita pada ketiga ahli panel kita pada hari ini. Seperti yang
Yang manakah lebih diperlukan? Pekerja berkemahiran atau pekerja berilmu dalam keadaan pandemik COVID-19 ini? Okey, seperti yang semua sedia maklum, dengan keadaan masa kini, manusia sedang menghadapi satu gelombang sejenis virus yang membimbangkan yang sedang melanda dunia. Telah dikesan di bandaraya Wuhan, China sendiri, iaitu coronavirus 2019 atau dikenali sebagai COVID-19. Jadi COVID-19 ini sangat berbahaya dan boleh menyebabkan jangkitan saluran pernapasan kepada manusia. Itu sedikit perkongsian yang saya dapat berikan mengenai penyakit mudah berjangkit ini. Jadi saya ingin teruskanlah kepada panel kita yang pertama, yaitu Puan Norain. Apa pandangan beliau, apa pandangan Puan sendiri tentang pekerja berkemahiran ataupun pekerja berilmu yang lebih diperlukan dalam keadaan isu COVID-19 hari ini? Dipersilakan Puan Norain. Baiklah, seperti yang kita tahu, COVID-19 ataupun pandemik ini berlaku di seluruh dunia dan telah menggegarkan seluruh dunia, termasuklah negara kita sendiri, di mana sedikit sebanyak COVID-19 ataupun virus ini telah memberi kesan kepada dunia pekerjaan hari ini. Kita dapat lihat dunia pekerjaan hari ini telah mengalami beberapa perubahan. Di sini saya ingin menyatakan yang mana lebih diperlukan masa kini. Bagi pendapat saya sendiri, bagi saya pekerja yang lagi diperlukan pada pandemik COVID-19 ini adalah pekerja berkemahiran. Ya, kerana kebanyakan sektor-sektor informal di kebanyakan negara-negara membangun masa kini merupakan sektor yang paling berisiko dalam menghadapi perubahan semasa pandemik ini. Menurut ILO, dalam 3.3 bilion tenaga kerja di peringkat global, iaitu di mana 4 daripada 5 orang terjejas akibat penutupan premis sama ada separah ataupun sepenuhnya. Disebabkan penutupan premis tersebut, kita dapati banyak tenaga kerja tidak mempunyai pekerjaan, di mana berlakunya pengangguran secara drastik, di mana berlaku peningkatan pengangguran tersebut. Selain disebabkan pengangguran tersebut disebabkan kerana sektor-sektor informal terutamanya yang saya cakap tadi mengalami penutupan premis, menyebabkan kebanyakan tenaga kerja tidak mempunyai sumber pendapatan yang tetap ataupun langsung tidak mempunyai sumber pendapatan. Jadi di sini saya ingin menyatakan bahawa kemahiran itu adalah sesuatu yang penting kepada pekerja untuk dimiliki saja. Sebagai contoh, saya ingin jelaskan dalam pekerja berkemahiran, sekiranya mereka mempunyai kemahiran dalam sesuatu bidang, misalnya di sini IKS. Contohnya mereka mempunyai kemahiran dalam membuat peternakan ikan. Jadi di sini mereka boleh membuat perniagaan secara kecil dan sederhana, sama ada menjual ikan ataupun memproses ikan tersebut kepada suatu produk yang lebih baik seperti menjadi kerepek ataupun sebagainya. Hal ini juga boleh menjadikan mereka mempunyai pendapatan dan tidak semata-mata bergantung kepada organisasi mereka, kerana setiap pekerja masa kini mempunyai risiko untuk diberhentikan pada bila-bila masa. Jadi bagi melakukan persediaan diri, kemahiran itu amat penting untuk kita guna pada inilah. Jadi IKS ni juga dapat membantu para pekerja untuk menjalankan aktiviti kerja, kerana kita tahu pandemik ini kita tidak dapat jangka bila masa ia akan dapat akan habis.
akan tamat. Dapat habis dia akan tamat, jadi kita kena bersiap sedia untuk menerima risiko akan datang. Selain itu juga dalam masa yang sama IKS ni, yang contoh saya bagi IKS ni dapat memulihkan atau menstabilkan lagi ekonomi negara. Seterusnya dapat menaik taraf lagi taraf hidup pekerja itu sendiri. Jadi di sini saya ingin menyatakan bahawa kemahiran adalah lebih diperlukan pada masa kini berbanding pada sebelum. Oke, terima kasih kepada Puan Norain. Itu dia penjelasan yang cukup mantap, yang cukup hebat daripada Puan Norain berkenaan situasi pekerja, dan juga Puan Norain sendiri mengaitkan dengan isu semasa, yaitu dengan fungsi IKS itu sendiri kepada ekonomi negara, yaitu ilmu pekerja berkemahiran sangat diperlukan pada hari ini, terutama keadaan yang terjadi masa kini, kerana sekiranya hanya ada ilmu tetapi tidak kemahiran, kalau dibuang kerja kita tidak dapat membuat pekerjaan yang lain. Terima kasih kepada Norain, satu penjelasan yang panjang, yang padat, dan sangat jelas. Diharapkan semua para pendengar pada hari ini mengambil manfaat kepada apa yang Puan Norain katakan sebentar tadi. Oke, sekarang teruskan kepada panel kedua. Kita pendengarkan pula pendapat daripada Encik Jamri secara ringkas antara pekerja berkemahiran ataupun pekerja berilmu, yang mana lebih diperlukan dalam keadaan COVID-19 hari ini. Seperti Puan Norain menyatakan bahwa pekerja berkemahiran lebih diperlukan. Bagaimana pula Encik Jamri? Kedua ini adalah sangat diperlukan. Lagi-lagi ketika menghadapi pandemi COVID-19, dapat tidak pekerja berkemahiran ini merupakan golongan yang berumur, kerana telah bekerja lama dalam bidang tersebut membuatkan mereka dapat kemahiran betul. Oleh itu, pekerja berkemahiran ini melakukan kerja mereka dengan yang lebih baik dan berpendidikkan tertentu. Tapi kadang-kadang pekerja berilmu ini sudah pastilah mempunyai kemahiran yang lebih baik dan teknologi banding dengan pekerja berkemahiran. Hal ini pekerja berilmu mampu melakukan kerja dengan teknologi modern seperti sepertilah dibutuhkan menerima arahan daripada atasan dan tidak dapat terbuka ketika pandemik ini. Manakala pekerja boleh ditugaskan melakukan tugasan mereka untuk sedikit dan menjadi tulang belakang untuk pekerja berilmu. So, pendapat saya, kedua-dua model aktiviti ini saling berkait satu sama lain, dan mereka dua sangat diperlukan dalam bidang pekerjaan. Itu saja. Sekian. Oke, terima kasih kepada Encik Jamri. Baiklah, itu pandangan daripada Encik Jamri sendiri, bahwa Encik Jamri berpendapat bahwa pekerja berkemahiran dan pekerja berilmu saling berkait dan saling memerlukan antara satu sama lain. Betul Encik Jamri? Maksudnya pekerja berkemahiran memerlukan ilmu dan pekerja berilmu memerlukan kemahiran. Jadi mereka saling memerlukan untuk membuat satu peningkatan dalam ekonomi negara pada hari ini. Itu penjelasan yang sangat baik. Dan terima kasih Encik Jamri atas pandangan tersebut. Sebentar tadi kita mendengarkan wacana daripada Encik Jamri. Sekarang kita teruskan kepada panel terakhir kita, yaitu panel ketiga kita. Encik Samsul masih berlegar dalam persoalan yang sama, yaitu pihak manakah yang lebih diperlukan dalam keadaan pandemik hari ini? Adakah pekerja berkemahiran itu sendiri ataupun pekerja berilmu? Dipersilakan Encik Samsul. Oke.
Baiklah, terima kasih Cik Moderator. Begitu juga dengan panel-panel lain. Saya juga bersependapat dengan panel-panel lain dengan lebih memilih bekerja yang berkemahiran berbanding dengan bekerja yang berilmu dalam era COVID-19 ini. Okey, sudah tentu bekerja yang berkemahiran ini amat diperlukan dalam era COVID-19 ini. Hal ini kerana dalam keadaan pandemik ini, majikan telah mengalami kemerosotan ekonomi. Kemerosotan ekonomi itu juga telah menjejaskan semua gaji-gaji pekerja dalam sektor itu tersebut ataupun industri ataupun organisasi. Okey, oleh itu tindakan majikan akan membuang sebahagian daripada pekerja-pekerja di dalam organisasi ataupun industri tersebut bagi sementara memulihkan. Oleh itu, sebagian pekerja itu dibuang. Oleh itu, kekosongan yang ada dalam pekerjaan tersebut akan diisi oleh pekerja yang berkemahiran. Kenapa pekerja yang berkemahiran? Sebab pekerja yang kemahiran ini mampu melakukan kerja yang lebih daripada pekerja yang berilmu. Oleh itu, hal ini kerana pekerja yang berkemahiran ini mempunyai multi talent ataupun kemahiran yang pelbagai lah dalam mengisi kekosongan pekerja yang telah berlaku dalam era pandemik COVID-19 ini. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, itu dia pandangan dan penjelasan daripada Encik Samsul selaku panel ketiga kita pada hari ini. Dengan ulasan panel ketiga kita sebentar tadi, secara ringkasnya dapat disimpulkan bahwa Encik Samsul sendiri memilih pekerja berpandangan pekerja berkemahiran itu lebih diperlukan dalam keadaan COVID-19 hari ini kerana pekerja golongan ini mampu bekerja dengan lebih daripada pekerja berilmu kerana mereka mempunyai multi talent yang pelbagai. Mereka boleh bekerja di luar daripada bidang mereka kerana mereka mempunyai tahap kemahiran yang lain daripada yang lain. Dan sama seperti Puan Norain memilih pekerja berkemahiran kerana ialah dengan keadaan sekarang hari ini pekerja berkemahiran adalah yang amat dilihat, amat diperlukan. Baiklah, di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita, yaitu Puan Norain, Encik Jamri, Encik Samsul kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing dalam perjumpaan yang serba kekurangan hari ini ataupun perjumpaan forum yang terpaksa dilakukan secara atas talian. Keadaan ini sekaligus membuka ruang kepada kita dalam menghadapi dan mengadaptasi norma baharu untuk bekerja dengan cara yang lebih fleksibel seperti cara ini. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Nampaknya masa amat mencumburui forum kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, marilah kita bertepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan setia mendengar forum pada hari ini. Kesimpulannya yang saya dapat simpulkan daripada ketiga-tiga panel kita pada hari ini ialah pekerja haruslah sentiasa mempunyai tanggungjawab dalam pekerjaan yang dilakukan dan menggunakan kemahiran serta ilmu yang ada untuk membentuk generasi yang lebih baik pada masa akan datang. Maksudnya pekerja berkemahiran mempunyai manfaat sendiri, pekerja berilmu mempunyai manfaat yang tersendiri. Saya harap para pendengar ataupun yang melihat forum pada hari ini dapat mengambil hal-hal yang baik-baik untuk diadaptasi kepada yang generasi yang akan datang. Oke, itu saja. Sekian saja untuk hari ini. Seandainya terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Semoga yang baik-baik untuk kita semua di masa hadapan dengan keadaan yang lebih baik dan sembuh terutama daripada
COVID-19 pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Puan Norain, Cik Jamri dan Cik Samsul kerana sudi meluangkan masa yang sangat singkat ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.